وصحبه وواله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير اللهم آمين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar semua. Saya doakan semua dalam keadaan sihat insya-Allah. Alhamdulillah. Pertamanya tahniah saya ucapkan pada semua kerana telah terpilih untuk masuki pada bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kita berada pada malam yang kedua bulan Zulhijjah. Peluang yang Allah berikan untuk kita sebagai orang yang tahun ni tak pergi buat haji, tetapi Allah berikan pelipat gandaan dalam apa pun amal soleh yang kita lakukan pada 10 hari awal ini, dan ia adalah 10 hari yang buatlah apa pun kebaikan. Maka ia adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita nak menghormati bulan ini kerana dia adalah bulan haram, bulan yang perlu dihormati. Jika dahulu ia dihormati dengan tidak melakukan peperangan, pergaduhan, rompakan, akan tetapi pada zaman ini kita nak menghormati bulan haram dengan meninggalkan segala bentuk dosa dan juga kesalahan, melakukan perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat untuk menambah bekal akhirat kita. Dan alhamdulillah di kesempatan awal ini kita nak bersama-sama saling ingat mengingat agar terus bersemangat. Kita nak jadikan 10 hari awal ini adalah hari-hari yang meriah, semeriahnya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Jadi kena meriah macam tu. Kan, cuma kita tak dapatlah nak warming up sebab terus dia masuk pada 10 hari terus kan. Dan kita mengikut kalender kita, kita akan beraya pada hari Khamis 10 Zulhijjah dan 9 itu dah pada hari Rabu. Walaupun kalender kita lewat sehari daripada kalender Saudi, kan, tapi kita mengikut tempat kita, perkiraan pada tempat kita. Dan itulah mazhab ataupun pendapat yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, alhamdulillah kita sambung perbincangan kita dalam surah Yasin. InsyaAllah dalam tilawah dan tadabbur. Kita nak mulakan dahulu dengan nak membaca ayat yang ayat ke-60 hingga ayat yang ke-63 insya-Allah. Ada yang bertanya saya, Ustaz, apakah dalil kena berpuasa 1 hingga 8 hari awal Zulhijjah ni kan? Saya kata tak ada dalil khusus kecuali hanya pada hari yang ke-9. So 8 hari awal ni dia adalah bentuk amal soleh yang umum. Apa sahaja, tidak dihadkan sesuatu amalan yang tertentu. So kita buat sahaja apa yang mudah untuk kita. Ada orang yang mudah untuk dia puasa, ada orang mudah untuk dia bangun malam, ada orang mudah untuk dia membaca Quran, ada orang yang mudah untuk dia berinfak, ada orang yang mudah untuk dia menziarahi orang yang sakit. So kita lakukan apa sahaja amal soleh yang mudah untuk kita, yang kita kuat untuk nak melakukannya, dan sebolehnya kita melakukan sebanyak yang mungkin.
Jom kita baca bersama ayat 60 hingga ayat yang ke-63 pada halaman 444 surah yang ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. Terjemahan. Bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu. Dan aku perintahkan, hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu. Setelah kamu mengetahui akibat mereka, maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf? Yang kamu saksikan sekarang ialah neraka Jahannam yang kamu selalu diancam memasukinya kalau kamu tidak taatkan perintah Allah. Baik. Allah sedang bercerita sekarang ini tentang orang-orang ataupun penghuni neraka. Setelah Allah bercerita tentang penghuni syurga. Dan begitu Al-Quran selalunya dia digandingkan penghuni syurga dan juga penghuni neraka. Cerita tentang syurga, cerita tentang neraka. Cerita tentang dunia, akhirat. Ya, selalunya ia digandingkan. Baik. Kita sampai pada cerita pemberitahuan Allah Azza wa Jalla, iaitu pada hari akhirat nanti, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, orang-orang yang berdosa akan terpisah dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Kerana ketika di dunia mereka memisahkan diri mereka daripada circle ni. Dia tak boleh masuk dengan circle yang tak sama dengan dia. Dan macam itulah kita hanya akan boleh duduk sama, duduk lama dengan orang yang sama dengan kita, sama fikrah, sama tujuan, kita ada something in common. So kita akan boleh duduk lama lah dengan grup tu. Kita namakan circle. So mereka ni ketika di dunia, circle mereka bukan dengan orang yang beriman, bukan orang yang beramal soleh, bukan dengan orang yang baik-baik, bukan dengan orang yang suka nak buat kebaikan, bukan dengan orang yang cuba nak ubah diri ke arah kebaikan. Sebab kita semua tidaklah mengatakan dan mengakui bahawa kita adalah orang yang baik, tapi kita adalah orang yang sentiasa cuba untuk merubah diri kita, walaupun kerap kali kita bangun dan juga jatuh semula, tapi kita cuba untuk bangkit kembali berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka al-mujrimun, mereka tidak menempatkan diri mereka bersama-sama dengan golongan orang yang cuba nak memperbaiki diri. Maka ketika di akhirat, mereka dipisahkan daripada kumpulan tersebut. So dah tak nak waktu kat dunia. So kat akhirat pun sama, Allah akan mengasingkan mereka. Maka ini ayat yang ke-60, kata-kata Allah kepada golongan al-mujrimun. Allah sendiri yang bercakap dengan mereka. Allah kata, bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak Adam, alam ahad. Baik. Ahad, janji. Janji. Kita ada satu lagi perkataan janji dalam bahasa Arab. Bukan dalam bahasa Arab je lah, dalam Quran khususnya.
Apakah perkataannya? Perkataannya adalah wa'd, wa'dun. Kita ada wa'dallahi haqqa, kan? Wa'dallahi haqqa. Ataupun kalau dalam doa lepas azan tu, innaka la tukhliful mi'ad. So mi'ad tu sama dengan wa'd. Maksudnya apa? Janji juga. Tapi apa beza al-ahdu dengan wa'du? Apa beza antara dua ini? Terjemahan meletakkan makna yang sama, janji. Tapi bezanya ialah ahad ataupun ahdun ini dia umpama perjanjian persefahaman. Perjanjian persefahaman di antara dua pihak. Maka perkataan ahdun ia melibatkan dua pihak. Adapun wa'dun ia adalah satu pihak sahaja. Ia adalah satu pihak sahaja. Maksudnya kalau kita tiba-tiba je kita cakap je ke anak kita kan, nanti hujung minggu ni ibu janji nak bawa pergi jalan-jalan. Ibu janji belikan mainan. So itu janji yang dibuat satu pihak. Itu namanya wa'dun. Kalau ahdun, dia janji macam, adik lulus exam, ibu janji bawa pergi jalan-jalan. So dia adalah apa? Perjanjian dua pihak. Anak bagi lulus exam, mak belanja bawa pergi jalan. So di perjanjian tapi adalah perjanjian antara dua pihak. Dan di sini Allah gunakan ahad. Maksudnya ia adalah perjanjian di antara dua pihak. Di antara siapa? Di antara Allah Azza wa Jalla dan juga anak Adam. Sebab itu Allah terus cakap dengan anak Adam. Allah kata, wahai anak Adam, bukankah engkau dan aku, kita dah buat MOU. Kita dah buat MOU agar engkau jangan sembah syaitan. So Allah ingatkan balik tentang apa? Perjanjian yang anak Adam pernah lakukan dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah sebutkan ketika ini, ketika mereka berada di ambang neraka? Sebab nak pertama supaya mereka itu sedar betapa mereka memang layak untuk masuk ke dalam neraka. Sebab kita kalau kena satu hukuman, walaupun kita tahu kita adalah buat salah, kan, kita mesti akan argue, nak cari jugalah sikit-sikit bahagian yang kita ni tak salah. So Allah ingatkan balik tentang perjanjian kita dengan dia, supaya penghuni neraka tu dia dah tak ada lagi apa-apa alasan yang dia nak beri kepada Allah Azza wa Jalla. Tak boleh cakap apa dah. So memang dah ada perjanjian dah pun, aku dah janji itu. Tapi aku langgar juga. So tak boleh cakap apalah, kan. Tapi kalau tak ada perjanjian atau tak diingatkan tentang perjanjian tu, mungkin kata, ya Allah, mana boleh macam ni? Aku ni tak ada orang yang dah tak ingatkan aku. Aku ni lemah, aku ni tak ada ilmu. So banyak macam-macam alasan yang akan dikeluarkan untuk menyelamatkan diri. Maka Allah ingatkan tentang janji yang pernah dilakukan dahulu di antara Allah dan juga anak-anak Adam. Dan perjanjian itu adalah la ta'budu syaitan. Agar jangan mengabdikan diri kepada syaitan. Jangan mengikut syaitan. Jangan mengikut nasihat dia. Jangan menjadikan dia sebagai rakan karib. Jangan menjadikan dia sebagai konsultan, sebagai penasihat. Allah sebutkan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu, maka layanlah dia sebagai seorang musuh. Jangan layan dia sebagai seorang kawan. Jangan layan dia sebagai seorang penasihat. Apatah lagi melayan dia sebagai seorang bos yang kita taat dan juga patuh. Allah nyatakan lagi sekali di belakang ini, kenapa jangan abdikan dia kepada syaitan? Kerana syaitan itu adalah musuh. Mana mungkin kita nak ikut cakap musuh, betul tak? Dan mana mungkin musuh nakkan kebaikan untuk kita, betul tak? Kerana kalau bercerita dalam peperangan, kalau kita dengan musuh, apa yang musuh tu nak terhadap kita? Dia nakkan kita kalah. Dia nakkan kita mati. Itu je yang dia nak. Dia tak ada je nakkan kita ni menang ataupun nakkan kita ni sihat.
nakkan kita ni baik-baik je. Tak. Dia mesti nakkan kita ni kalah ataupun mati. Itu je. Dia tak nak yang lain daripada itu. Maka bila kita tahu syaitan ini musuh, maka dia, adakah kita rasa syaitan nakkan kebaikan untuk kita? Sudah tentu tidak. Walaupun mungkin syaitan menyuruh buat kebaikan, maka berhati-hati. Dia pasti tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Contoh, syaitan suruh, ngaji. Atau solat sunat. Kan? Syaitan menyuruh orang untuk solat sunat. Rupa-rupanya kenapa? Sebab ada orang lain tengah tengok. Kat surau ataupun masjid. Kan hari tu ramai orang tengok. Ada orang datang, ada majlis dan sebagainya kan. Selalunya kita datang surau, masjid, duduk je. Tapi hari tu kita masuk je, ramai orang. Syaitan berkata, solat sunat dulu lah. Solat sunat wuduk ke, solat sunat tahiyatul masjid ke, Qobliyah ke, solat sunat lah dulu. Kan. Syaitan suruh buat baik tak? Suruh buat baik lah tu. Suruh solat sunat. Tapi kita kena ingat dia adalah musuh. Walaupun dia suruh buat baik, maka mesti ada bahasa orang putihnya something fishy. Sebab tak mungkin dia akan suruh buat baik. Maka apa yang syaitan inginkan? Syaitan nak kita riak dalam melakukan ibadah itu. Ataupun katakan kita seorang-seorang je. Tak ada orang lain. Kita seorang-seorang kat rumah kita. Syaitan suruh kita, hari ni bulan Zulhijjah, puasa lah. Kan? Ataupun, hari ni Zulhijjah ni kena mengaji banyak ni. Lalu kita pun berpuasa, kita bangun malam, kita mengaji. Syaitan menggalakkan kita untuk melakukan perkara-perkara itu. Tapi kita kena ingat bahawa dia adalah musuh. Mesti dia nak sesuatu. Maka rupa-rupanya apa yang syaitan inginkan, dia nak meniupkan rasa ujub dalam diri kita. Rasa ujub. Jika kita lihat, dia tu tak puasa, Kita tanya, puasa ke hari ni? Oh tak, Kita pun cakap dan dia tu kaki surau tapi tak puasa. Aku puasa hari ni. Apalah dia tak puasa. Kita cakap dengan dia, kita tak beritahu pun dia yang kita puasa kan. Sebab kalau beritahu riak pula kan. So kita tak beritahu lah dia kita puasa. Tapi kita cakap dengan dia, apalah dia tu tak puasa. Nama tu ustazah, nama tu ustaz, kaki masjid, tapi tak puasa bulan Zulhijjah ni. Kan? Cakap dalam diri. So, syaitan meniupkan apa? Rasa ujub dalam diri. So, syaitan walaupun dia menyuruh untuk kita buat baik, berhati-hati. Dia pasti ada satu sesuatu behind the back. Ada satu lah kat belakang tu yang dia nakkan daripada kita. Yang dia nakkan itu adalah agar amalan kita itu musnah, menjadi debu yang berterbangan. Maka sebutkan di belakang itu, mubin dia adalah satu musuh yang nyata, yang sepatutnya zahir mata boleh nampak, boleh tahu, boleh kenal dah, boleh identify. Tapi seringkali kita terjatuh dalam jerat syaitan itu. Kenapa? Kerana mubin ini merujuk kepada ilmu yang perlu kita ada tentang cara-cara syaitan ataupun perangkap-perangkap syaitan. Sebab itu antara kitab yang kita kat Malaysia ni banyak belajar adalah kitab apa? Talbis Iblis. Ada tak? Siapa yang pernah belajar tu kat surau, kat masjid? Kitab Talbis Iblis. Apa maksud Talbis Iblis? Maksudnya ialah apa dia? Macam Talbis. pakaian dia. Talbis ni pakaian, betul. Talbis ni pakaian. Pakaian iblis. Apa maksud pakaian iblis? Maksudnya iblis yang memakaikan sesuatu yang buruk itu dengan pakaian yang cantik. Memakaikan sesuatu yang buruk itu dengan pakaian yang cantik. Agar terlihat di mata kita, perkara itu cantik. Seperti yang kita sebutkan tadi. Syaitan suruh kita buat baik, tapi rupanya ada sesuatu yang di belakang itu yang dia nak. Rupanya nak suruh kita riak. Dia nak suruh kita ujub. So, itu namanya talbis iblis. Maka dia adalah musuh yang nyata, tapi ia hanya diketahui oleh orang-orang yang mempelajarinya. Dia belajar. Macam kita lah kan.
kita kalau nak berperang, kan, tak payah berperang, kalau nak main bola pun lah kan, nak lawan. Minggu depan ada bola, lawan dengan Selangor, nak lawan dengan Negeri Sembilan contohnya. Apa yang kedua-dua tim akan buat? Dia akan study pihak lawan, betul tak? Dia akan tengok game pihak lawan macam mana, strateginya macam mana. Macam tu kalau berperang, kita akan study pasal pihak musuh. Kita nak study macam ni taktik dia, apa kelemahan dia, apa kelebihan dia, supaya kita kenal musuh tu macam mana, supaya mudah kita nak nak attack kelemahan dia. Maka mubin adalah kita kenal syaitan itu punya perangkap, cara-cara, taktik dia, mainan dia. Kita kenal supaya kalau kita nak terkena je, nak kena scam je, kita ada agak ini scam ni. Ni syaitan nak scam aku ni. Kita akan cepat dapat tangkap, cepat dapat hidu, dan kita menjauhi perkara itu. Syaitan ataupun iblis melakukan perkara yang sama dengan kita. Kita ni apa untuk dia? Musuh, bukan kawan, musuh. Maka apa yang dia buat dengan kita? Dia study kita. Syaitan iblis, dia study kita. Sebab itu, syaitan dia akan attack kita mengikut pada kelemahan kita, dan kelemahan kita masing-masing adalah berbeza. Ada orang yang dia lemah dengan duit, ada orang yang lemah dengan wanita, ada orang yang lemah dengan jawatan, ada orang dia lemah dengan tidur, ada orang dia lemah dengan puji-pujian, ada orang yang dia lemah dengan hadiah. So setiap orang kelemahan dia masing-masing. So syaitan akan attack. Dia study kita, okey, so dia akan attack pada kelemahan kita. Sebab itu kita semua berbeza. Kalau dia satu strategi, takluk pada kita semua, hanya sebahagian sahaja. Maka begitu syaitan lakukan terhadap kita. Dia study kita, dia tahu kelemahan kita, dia attack. Maka kita kena study juga tentang syaitan, kerana taktik dan cara-cara syaitan, strategi Allah dah letakkan dalam Al-Quran, ditambahkan pula dengan apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Setelah itu Allah sebutkan wa an ya'buduni. Dan aku perintahkan, hendaklah kamu menyembahku, dan hendaklah kamu menyembahku. Setelah Allah beritahu janji kita dengan Allah apa, jangan abdikan diri dengan syaitan, maka Allah ingatkan balik janji kita dengan Allah apa dia. Janji kita yang satu lagi adalah mengabdikan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kalau kita lihat apa yang Allah inginkan daripada kita, banyak ke sikit yang Allah nak? Banyak ke yang Allah nak daripada kita? Tak. Apa yang Allah minta pada kita, simple je. Allah hanya minta kita mengabdikan diri kepada dia. Itu je. Itu je yang Allah minta. Simple je. Bukanlah Allah permintaan itu panjang, berjela-jela. Bukan. Dia hanyalah permintaan yang simple sahaja. Allah minta agar apa? Buduni. Abdikanlah diri kepada aku. Kalau kau nak sembah, sembahlah aku. Kalau kau nak minta tolong dengan aku. Kalau kau nak melakukan sesuatu, lakukan dia kerana aku. Kalau kau nak beri kerana aku. Kalau kau nak berkawan dengan seseorang, kawanlah kerana aku. Kalau nak solat kerana aku. Maka satu sahaja perkara yang Allah minta, agar kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu je. Simple je yang Allah minta daripada kita. Kita lihat pada surah yang keempat, ayat ke-28. Pada halaman ke-83 surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-28. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Kita baca pada ayat ke-26, halaman sebelum itu.
Mulai pada ayat ke-26 hingga ayat yang ke-28. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu 'alimun hakim. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Terjemahan, Allah menghendaki. Beberapa ayat ini, ayat 26, 27 dan 28, ayat yang Allah mulakan dengan yuridullah. Allah bercerita tentang apa yang dia inginkan. Allah menghendaki untuk apa? Menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu, para nabi dan orang-orang yang saleh, supaya kamu mengikutinya. Dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan Allah hendak membersihkan kamu dari dosa dengan menerima taubat kamu. Sedang orang-orang yang fasik, yang menurut keinginan hawa nafsu yang diharamkan oleh Allah itu, hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng dari kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahaya. Allah sentiasa hendak meringankan beban hukumnya daripada kamu, kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Maka Allah nak inginkan kepada kita tadi apa? Wa ani'buduni. Allah nak kita mengabdikan diri hanya kepada dia. Simple sahaja. Dan untuk menjalankan perkara itu, Allah bantu kita. Allah bantu kita. Apa yang Allah bantu kita? Allah bantu kita untuk dengan menerangkan sunanal ladzina min qablikum. Allah bantu kita menerangkan kepada kita syariat, apa yang sepatutnya kita lakukan. Jalannya Allah tunjukkan. So, macam mana Allah telah tunjukkan kepada orang-orang yang terdahulu. Dan kemudian, dalam pada kita nak menjalani kehidupan ni, Allah tahu kita akan ada buat silap. Lalu Allah kata, wa yatuba alaikum. Allah juga menerima taubat daripada kamu. Allah bagi dah taubat siap-siap kepada kamu. Setelah daripada itu, Allah ulang lagi sekali. Allah nak membersihkan kamu daripada dosa. Allah menerima taubat kamu. Dan Allah inginkan orang yang dia itu nak mengikuti syahwat agar dia terseleweng daripada jalan yang benar dengan penyelewengan yang besar. Mail itu tersasar. Tamilu mailan. Mailan itu tersasar. Allah nak bagi kita apa? Allah nak bagi kita taubat. Tapi ada orang yang dia telah melakukan kesalahan dalam perjalanan dia, akan tetapi dia tidak mahu bertaubat kepada Allah dengan dia memilih untuk mengikut syahwatnya. Maka orang yang begini, dia pilih untuk nak menyimpang daripada jalan yang Allah telah tunjukkan. Maka kalau itu yang dia nak, Allah akan biarkan dia terseleweng dengan lebih jauh lagi. Dan pada ayat ke-28 Allah sebutkan Allah nak meringankan beban di atas kita. Lalu Allah ciptakanlah kita dalam keadaan lemah. Allah dalam pada menginginkan daripada kita untuk mengabdikan diri kepada dia. Allah bantu kita dengan pelbagai perkara, sedangkan Allah minta daripada kita tak banyak. Kalau kita tengoklah dalam satu hari, Allah minta berapa lama masa untuk kita solat? 50 minit. Kalau satu solat tu 10 minit, Allah minta 50 minit. Daripada berapa lama? Daripada 24 jam. Allah minta hanya 50 minit. Tak sampai 1 jam. Kita kalau tidur berapa jam? Kalau ikut, saya kena tidur 8 jam. So, kita tidur 6 hingga 8 jam. Kita tidur tu 6 hingga 8 kali lagi banyak daripada waktu solat yang Allah minta satu hari.
Kita tidur 6 hingga 8 kali ganda daripada waktu yang Allah minta. Maka Allah minta banyak tak daripada kita? Tak. Berbeza tak dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Beza. Allah bagi kita sangat banyak. Allah beri kita bantuan untuk kita mudah mengabdikan diri kepada Allah sangat banyak. Kita nak bersolat contohnya. Allah bagi kita mudah pergerakan kita. Kita nak melakukan kebaikan, kita nak baca Quran, Allah bantu kita dengan bagi mata, boleh nampak. Allah bagi kita telinga untuk boleh dengar. Allah bagi kita mulut, kita boleh membunyikan huruf-huruf Al-Quran ini. Dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah minta daripada kita hanya sedikit daripada banyak perkara yang Allah telah kurniakan. Maka perkara ini kadang-kadang kita merasakan dalam kehidupan kita, kalau kita fokus kepada solat, kan, maka kita akan rasa macam masa kita akan banyak terbuang untuk solat, tu tak? Kadang kita solat je, tapi kita akan rasa macam ada orang yang merasakan bahawa tak habis solat, baru nak buat kerja kena solat, baru nak bergerak dah kena solat, masih solat aja kan. Kita rasakan yang 50 minit itu seakan banyak yang diminta, sedangkan dia adalah sekejap sahaja masa yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Alah, orang lelaki boleh dalam 10 minit, perempuan kena ambil lebih masa, nak adjust muka telekung, nak ikat kepala, nak adjust kain. Yelah, perempuan lebih sikit lah. Perempuan lebih sikit lah nak buat yang itu. Baguslah, lagi banyak masa lagi lah, lagi bagus. Berapa lama masa perempuan perlukan? Satu solat? 20 minit, double lah, 20 minit. 5 solat adalah 100 minit, sejam 40 minit diperlukan. Ambillah 2 jam. 2 jam daripada 24 jam. Kita ada lagi 22 jam. Kalau tidur tadi 6 jam, maka tidur adalah 3 kali ganda lagi banyak daripada 5 waktu solat yang Allah minta daripada kita. Dibandingkan dengan apa yang kita dapat, sudah tentulah ia tidak tertanding. Maka apa yang Allah minta daripada itu sebenarnya banyak ke sikit, Allah hanya minta perkara yang simple, yang mudah sahaja daripada kita. Allah tak minta banyak. Bahkan Allah bantu lagi kita. Dengan kita buat ibadah yang sikit tapi mendapat ganjaran ataupun pahala yang banyak. Punyalah Allah nak mudahkan kita untuk mengabdikan diri kepada Dia. Maka adalah sangat tak patut untuk seorang hamba yang Allah dah bagi macam-macam, Allah dah bantu macam-macam, tapi masih lagi tak nak bergerak. Kan, umpama anak kita dah hantar sekolah yang baik, dah ambilkan tuition, dah belikan lagi buku-buku latihan, alat mudah untuk belajar dah bagi, nak mudah belajar guna online, belikan iPad, belikan handphone, carikan guru, ambil lagi private tuition lagi. Tapi anak tu masih lagi bersantai, tak nak belajar. Satu perkara yang tidak patut untuk dilakukan. Sebagai apa? Balasan terhadap ibu bapanya yang telah berusaha memberikan dia pelbagai perkara untuk kemudahan dia. Mak ayah ni minta banyak ke? Mak ayah tak minta banyak. Mak ayah minta dia study je. Mak ayah minta dia belajar bersungguh-sungguh. Dan itu pun untuk siapa? Untuk mak ayah ke? Nanti anak kena bayar balik ke? Semua duit pampers, duit bersalin hospital, duit pergi klinik, demam, sakit, duit belajar sekolah sampai universiti. Mak ayah minta balik? Tak minta. Maka mak ayah suruh anak tu belajar. Yang mak ayah keluar duit banyak. Untuk siapa? Untuk anak tu. Bukan untuk mak ayah. Maka nikmat Allah beri banyak-banyak. Allah suruh kita beribadah. Untuk siapa? Untuk Allah ke? Tak. Dia akan balik untuk hamba itu. Tak ada satu bahagian pun untuk Allah Azza wa Jalla. Tak perlukan. Keagungan Allah tidak akan berkurang kalau semua kita bermaksiat kepada Allah. Dan keagungan Allah tidak bertambah jika kita semuanya mengabdikan diri kepada Allah. Maka Allah inginkan daripada kita banyak ke sikit? Sikit je. Wa an ya'buduni. Allah hanya minta kita untuk mengabdikan diri kepada Dia. Bahkan nikmat pada kita yang Allah dah tambah ialah
Allah sebutkan pada surah yang terakhir dalam surah Al-Hajj. Uh, Allah sebutkan huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha. Allah sebutkan dia yang telah memilih kita semua secara khusus untuk apa? Untuk menganut agama ini. Maka Allah lahirkan kita semua dalam keadaan Islam tanpa kita minta. Dan ini bentuk bantuan yang Allah berikan besar kepada kita. Kerana kalau kita dilahirkan dalam keadaan bukan Islam, kita pun tak tahu adakah kita akan kembali memeluk Islam ataupun tidak. Tapi Alhamdulillah kita lahir dari Islam dah walaupun kita tak minta. Itu kurniaan Allah yang besar. Kerana once je kita Islam, maka peluang untuk masuki syurga adalah sangat besar. Dan peluang untuk masuki neraka itu ada, tetapi peluangnya itu sangat-sangatlah nipis. Sebab apa? Sebab Allah bagi dalam agama ini banyak sangat ganjaran untuk perkara yang sedikit yang kita lakukan. Kita beribadah di 8 hari awal Zulhijjah ini, Allah gandakan apa sahaja yang kita lakukan. Di hari Arafah, kita berpuasa 1 hari, tapi ganjarannya Allah berikan, diampunkan dosa setahun yang lepas dan juga setahun yang akan datang. Banyak sangat ke puasa kita? Tak, sehari je. Hanya sehari sahaja. Kan? Dan sehari itu pula bukannya 24 jam. Kita berpuasa pada waktu siang sahaja. Tapi ganjarannya Allah berikan sangat banyak, tak sesuai langsung dengan apa yang kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tak minta banyak daripada kita. Kita bayangkanlah seperti mak ayah kita. Mak ayah kita tak pernah minta banyak daripada kita. Mak ayah kita tak pernah minta kita balas jasa dia. Mak ayah kita cuma minta kita menjadi orang yang baik, menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang berguna. Itu je. Mak ayah kita tak minta banyak pun daripada kita. Banding dengan apa yang mereka telah keluarkan pada kita. Belanjanya, masa, tenaga, banyaklah dia keluarkan. Tapi dia minta pada kita sikit je. Dan itu pun, kalau kita jadi anak yang soleh, kita jadi orang yang baik, jadi orang yang berguna, semua itu akan balik kepada kita, manfaatnya yang besar. Wa ani abuduni, dan abdikanlah diri kamu semua kepada aku. Hadza siratul mustaqim. Inilah dia jalan yang lurus yang kita minta setiap hari kepada Allah Azza wa Jalla. Ihdinas siratal mustaqim, agar Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Maka apakah dia jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah pengabdian diri seseorang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah dia jalan yang lurus. Maka jika seseorang tidak mahu lagi mengabdikan diri kepada Allah, tak nak lagi dengar perintah Allah, tak nak lagi ikut cakap Allah, Allah suruh A, dia buat B, Allah suruh kanan, dia pergi ke kiri, ataupun dia tak nak bergerak, dia buat tak tahu je. Seperti mana yang Allah sebutkan tentang respon orang-orang yang ingkar pada sebelum ini, itulah bila diajaklah kepada mereka ada 3 respon mereka. Yang pertama, sama ada mereka tak cakap apa-apa, tak layan apa-apa. Yang kedua, mereka berpaling. Ataupun yang ketiga, mereka respon, tetapi respon dengan cara yang sombong. Maka jalan yang lurus adalah jalan pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kita ikut perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Maka orang yang dia sentiasa maintain untuk taat, ikut perintah Allah, dia semak, aku buat ni Allah suruh tak? Macam ni Allah suruh tak? Macam ni Allah suka tak? Maka dia sedang semak pengabdian diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Siratal mustaqim adalah fa'buduni, pengabdian diri seseorang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang ke-62, walaqad adalla minkum jibillan katsira. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu.
Dan demi sesungguhnya adalla, syaitan telah menyesatkan. Perkataan yang Allah gunakan di sini adalah adalla. Kita dah banyak kali dah sentuh perkataan ni. Siapa nak berkongsi tentang perkataan ni? Silakan. Perkataan adalla Allah gunakan di sini. Perkataan adalla maksudnya sesat. Dia sama dengan perkataan dhalin. Sesat. So, apa connection dia? Apakah connectionnya? Dan syaitan telah menyesatkan golongan yang ramai. Apakah connectionnya? Hai. Ad-dhalin dalam surah Al-Fatihah. Siapakah yang dimaksudkan dengan ad-dhalin? Yang dimaksudkan adalah Nasrani. Orang-orang Nasrani ni, apa yang Allah nak kita lihat pada diri mereka? Mereka adalah orang yang apa? Beramal tak berilmu. Mereka adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Maka syaitan boleh menyesatkan siapa? Orang yang tak Siapa? berilmu lah. Syaitan boleh menyesatkan. Yuridu tu fi'il mudhari' mailan berakhir dengan tanwin so isim. Betul. Betul. Maka syaitan dia mudah untuk menyesatkan siapa? Dia mudah untuk menyesatkan orang yang beramal tanpa ilmu. Syaitan dia prefer untuk sesatkan siapa? Dia prefer untuk sesatkan orang yang beramal tanpa ilmu. Syaitan dia boleh tak sesatkan orang yang tak nak beramal ataupun tak suka untuk nak beramal. Boleh tak? Boleh kan? Boleh syaitan nak sesatkan orang yang tak beramal ataupun orang yang tak nak beramal, boleh saja. Tapi itu kerja yang senang ke kerja yang susah? Senang. Senang. So dia tak payah bagi perhatian dah. Dia tak payah buat apa dah. Orang tu dah memang tak nak solat. Dah memang tak kisah nak puasa. Tak kisah pasal Quran. So dia tak payah buat apa dah. Dia senang je kan. Dia cuma hantar dia punya private je. Untuk pantau. Kau pantau je orang ni. Kau tak payah buat apa. Kau tengok je dia. Dia hantar private je. Dia buat apa? Dia pergi cari orang yang suka nak beramal. Suka nak beramal. Kalau orang tu suka buat maksiat, suka buat dosa, dia dah tak kisah. Dia tak payah buat apa dah, dia senang. Dia duduk tepi tengok je. Tapi dia suka pergi cari orang yang suka beramal. Kenapa syaitan suka pergi cari orang yang suka beramal? Kenapa? Janji dia memang nak sesatkan. Janji dia. Kenapa dipilih orang yang suka nak beramal? Jadi orang tu tak beramal lah. Ramailah dia penghuni sama-sama dengan dia nanti. Orang tu memang akan beramal. Dia memang cari orang yang suka beramal. Dia tak cari orang. Dia bukan nak menghalang orang beramal. Dia memang cari orang yang suka beramal. Boleh tapi kurang mencabar. Kalau orang tu berilmu banyak pula sedia jawabnya. More challenging. Kenapa syaitan suka cari orang yang beramal? Dia bukan nak ajak orang tu daripada tak beramal. Mungkin itu salah satulah. Tapi dia memang suka cari orang yang memang banyak beramal. Sekarang ni dia banyak beramal. Kenapa syaitan suka kepada orang yang begini? Baik. Syaitan suka dia cari orang yang suka beramal. Kenapa? Pernah tak orang yang dia solat dan selepas itu dia bertaubat atas solat dia? Tak ada. Ada tak orang yang dia baca Quran, lepas dia baca Quran, dia bertaubat atas bacaan Quran dia? Ada. Tak ada. Ada. Pernah ada tak orang yang berinfak, lepas dia berinfak, dia bertaubat atas infak dia? Dia bertaubat atas puasa sunat yang dia buat? Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab kita buat tu benda yang baik, betul tak? Pada pandangan kita. Sebab itu syaitan suka. So bila amalan itu dilakukan salah, orang tak perasan benda tu salah. So orang tak akan bertaubat untuk salah tu. Sebab dia tak rasa benda tu salah. Tapi kalau orang tu buat maksiat, ada tak kemungkinan dia akan bertaubat? Ada, sebab dia tahu benda tu salah. Ada tak orang yang buat dosa, dia tahu benda tu bukan dosa? Dia minum arak ke? Dia
berjudi ke, dia ambil rasuah ke, dia tak solat ke, dia tak puasa, dia kata kita kena solat kita kena puasa kau tak boleh ambil rasuah. Pernah tak ada orang? Tak ada. Tak ada. Tak ada orang yang bila dia buat salah, dia buat dosa, dia buat maksiat, dia tak tahu benda tu salah. Dia tahu. Sebab tu orang buat sembunyi-sembunyi. Orang buat dengan nama yang sedap, nama yang pelbagai. Kan? Namanya lucky draw. Kan? Macam apa? Mesin kan. Claw tu kan mesin yang tu kan. Itu judi. Tapi orang perasan tak? Tak perasan. Orang anggap itu adalah apa? Adalah usaha. Dia usaha nak dapatkan mainan tu. Tapi dia adalah mesin judi. Tapi dia sedar tak untuk salah yang dia buat tu? Dia tak sedar. Sebab dia rasa benda tu okey je. So orang yang dia buat dosa, buat maksiat, syaitan tak kacau dah. Sebab syaitan tahu dia akan terus berusaha buat. Baik. Tapi yang syaitan nak kacau ni, orang yang beramal soleh, orang yang buat baik, banyak beramal. Sebab apa? Sebab bila kita beramal, kita tak pernah terfikir untuk nak taubat pada amal kita. Kenapa? Kerana kita rasa, aku buat benda yang baik. Tapi masalahnya berada di mana? Masalahnya berada di sini. Dia melakukan perkara itu tanpa ilmu. Di situ masalah dia. Dan itu yang dia tak sedar. Bila dia tak sedar, beramal ini kena didasari dengan ilmu, itu masalah. Maka syaitan suka untuk nak apa? Kacau dia, nak sesatkan dia. So, golongan ini syaitan suka untuk nak sesatkan. Sebab syaitan akan galakkan dia buat amal banyak-banyak. Kau buat. Buat je. Tak apa, benda baik. Apa salahnya? Akhirnya, orang memandang apa? Orang kalau nak solat menghadap kubur pun, orang pandang tak ada apa dah. Sebab apa? Benda baik. Salah ke solat? Tak salah. So, akhirnya dia solatlah menghadap ke kubur. Dia mengaji, menghadap kubur. Dia doa, menghadap kubur. Minta dekat kubur. Dia pernah tak beristighfar? Pernah tak buat kita kata check and balance untuk ibadah dia tu? Tak pernah. Sebab apa? Dia rasa benda tu baik. So dia tak pernah istighfar, tak pernah semak pun perkara itu. So akhirnya apa? Akhirnya bila dia pergi berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, buka amal dia, hilang semua jadi debu yang berterbangan. Tak ada. Dia beramal banyak tapi tertunduk hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aminatun nasibah tasla naran hamiyah. Beramal pula banyak tapi akan dibakar, disambar oleh api neraka. Maka sebab itu syaitan prefer untuk sesatkan orang yang suka beramal tanpa ilmu. Sebab itu kita kena berhati-hati pada amal yang kita lakukan, dan kita selalu dengar hadis yang Allah inginkan daripada kita adalah kualiti ke kuantiti? Allah inginkan kualiti, bukan kuantiti. Syaitan inginkan pada kita apa? Kuantiti, bukan kualiti. Allah inginkan kualiti. Kualiti itu apa? Kualiti itulah yang dinamakan amal soleh. Syaitan inginkan kita apa? Syaitan inginkan kita beramal. Syaitan inginkan kita beramal. Tapi Allah inginkan kita amal soleh. Amal tu kena soleh. Kalau amal tu tak soleh, dia tak diterima oleh Allah SWT. Dan amal tu nak jadi soleh, macam mana? Dia kena belajar tentang amal itu. Kena ikhlas dan kena mengikut cara Nabi. So dia kena belajar. Macam mana Nabi buat, macam mana Nabi beritahu. Tapi syaitan, dia hanya suruh kita fokus untuk beramal. Kau buat. Banyak-banyak buat. Kau zikir dah banyak, kau ngaji dah banyak, kau solat dah banyak, kau puasa dah banyak, infak banyak. Dia suruh kita buat semua kebaikan banyak-banyak. Tapi buat tu jangan didasari dengan ilmu. Kau ikut-ikut je lah orang. Orang buat kau pun buat je lah. Kan, kau ni siapa kan? Orang tu dah lama kot buat, ramai kot yang buat. Kau siapa? Kan, nak tengok-tengok balik betul ke tak, nak tanya-tanya pula kan. Betul ke benda ni? Kan. Lalu berterusanlah beramal tanpa ilmu, dan ini kumpulan yang syaitan paling suka untuk nak sesatkan, sebab dia tak sedar dia sedang melakukan kesalahan dan juga kerosakan. Sebab itu di sini Allah gunakan perkataannya adalla. Dan sesungguhnya syaitan telah menyesatkan. Perkataan adalla, dia adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Sikit ke yang disebut?
talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tepat sekali. Sebab itu Nabi ingatkan, menuntut ilmu adalah wajib, faridah, wajib, fardu ain ke atas setiap muslim. Menuntut ilmu tentang apa tu? Ilmu tentang apa yang dimasukkan? Ilmu tentang agama. Kenapa? Supaya amal itu menjadi tepat. Supaya amal itu didasari dengan ilmu. Jazakillahu khairah Januriyah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Itu dah namanya apa? Tafsir ayat Quran dengan hadis. Itu dah level tinggi dah tu. Ayat Quran dengan hadis. Masya Allah. Adakah sikit yang telah disesatkan oleh syaitan? Allah kata jibillan kathira. Dua perkataan, pertama jibillan, yang kedua kathira. Kathira ni maksudnya apa? Banyak. Jibillan, apa maksud jibillan? Kalau makna perkata apa maksud jibillan? Diletakkan kelompok. Baik. Jibillan diletakkan kelompok. Perkataan jibillan ini dia mempunyai sama makna. Allah nak tunjukkan banyak ke tak banyak yang disesatkan. Kathira tu dah banyak. Jibillan sendiri pun dah tunjukkan banyak. Kenapa? Kerana perkataan jibillan dia sama dengan perkataan jabal. Pernah dengar perkataan jabal? Ya, gunung. Pernah. Gunung. Ada Jabal Nur, kan? Apa tu? Uhud. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Ra'aitahu. So jibillan disemeru dengan jabal. Maksudnya apa? Menggunung, banyak, besar. So jibillan tu sendiri menunjukkan betapa ramainya yang disesatkan oleh syaitan. Banyak sangat bergunung-gunung manusia yang disesatkan. Ditambah lagi kathiron kat belakang tu. Jadi berganda-ganda lagi punya banyak manusia yang disesatkan dengan apa? Akidah. Tanpa ilmu. Sebab itu Allah sebutkan dalam surah yang ke-6, ayat yang ke-116, Saat ini ke yang kumpulan 71 kumpulan tu hanya satu je yang betul? ya, betul. Betul. Hadis Nabi ya? Hadis Nabi, betul. Kita 73 terpecah, hanya 73 ke satu sahaja. 71? Kita 73. Hanya satu sahaja yang akan selamat. Kenapa satu je? Kerana satu itu dia didasari dengan ilmu. Surah 7 ayat ke-116 pada halaman 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, jika engkau menurut majoriti orang yang berada di atas muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Allah gunakan perkataan apa? Yudilluka. Sama tak tadi dengan dhalin? Sama. Maksudnya mereka disesatkan sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Macam mana boleh jadi sesat? Sebab jadi pak turut. Sebab jadi tukang ikut. Secara membuta tuli. Orang buat, dia pun buat. Dia tak tahu sebab apa. Dia macam apa? Dalam surah An-Nur kita belajar kan. Allah sebutkan tentang orang yang berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Dia tenggelam dalam laut. Dalam laut tu ada ombak. Di atas dekat surface laut tu ada satu lagi ombak. Di atas dia ada gerombolan satu kumpulan awan yang tebal yang warna hitam di malam yang gelap. So nampak tak diri dia? Orang tak nampak dia. Orang kalau apa, jatuh dalam laut waktu siang pun susah nak jumpa. Apatah lagi waktu malam dah tenggelam dengan ombak, lagilah tak nampak. Maka dalam tafsir menyebutkan dia umpama apa? Orang yang kita tanya kat dia, engkau nak pergi mana?
Dia pun kata, aku nak ikut kumpulan tu. Lepas tu kita tanya balik, kumpulan tu nak pergi mana? Dia jawab, entah, aku pun tak tahu. So, dia ikut je kumpulan tu pergi mana pun dia tak tahu. Maka akhirnya dia disesatkanlah. Kenapa? Dia mengikut tanpa ada ilmu. Dan Allah kata itulah dia yang akan berlaku kepada kebanyakan manusia yang berada di atas muka bumi. Majoriti manusia begitu. Dan akhirnya bila tak ada ilmu, manusia akan ikut apa? Iyattabi'una illa dhann. Akhirnya dia akan ikutlah apa? Sangkaan, rasa-rasa. Itulah yang last sekali keluar buah apa? Benda baik, apa salahnya? Saya rasa benda ni baik kot, so bolehlah buat. Sebab dia dah tak ada ilmu. So bila dia tak ada ilmu, dia main ikut rasa-rasa lah. Macam tak reti masak, saya rasa lepas masuk bawang ni, masuk nasi dulu kot. Lepas tu kita masukkan bawang putih. Lepas tu kita masukkan sayur. So dia main ikut rasa-rasa. Sebab dia tak ada ilmu macam mana nak buat dengan cara yang betul. Dan itu berlaku pada kebanyakan manusia. So kalau kita kata ramai orang buat, boleh tak jadi dalil kepada kita untuk melakukan perkara yang sama? Tak boleh. Kalau kita buat satu amalan, lepas tu ada orang kata, perkara ni macam kurang betul sebab Nabi larang ataupun Nabi tak buat benda ni. Kita pun cakap, tapi ramai orang buat. Adakah ramai orang buat boleh menjadi hujah? Tak boleh. Sebab Allah kata, kalau kau ikut kebanyakan orang atas muka bumi, kau akan sesat daripada jalan Allah. Maka kalau tak nak sesat, kena apa? Kena mendasari amalan kita dengan ilmu. Dan ini grup yang syaitan paling suka nak sesatkan. Orang yang dia suka nak beramal. Dia suka nak beramal. Suka nak buat baik. Tapi masalahnya ialah dia tak mula dengan jalan ilmu. So dia akan salah. Macam orang yang dia cita-cita dia nak jadi pilot. Tapi dia tak pergi belajar. Dia terus nak pergi bawa kapal terbang. Boleh tak? Tak boleh. Dia suka nak jadi arkitek. Dia terus nak pergi design nak buat bangunan. Kemungkinan bangunan itu runtuh tinggi ke rendah? Tinggi. Sebab apa? Dia tak masuk jalan ilmu dulu. Dia terus nak pergi buat. Afalam takunu ta'qilun. Allah akhir ayat dengan kata, maka kenapa kamu ta'qilun, tak menggunakan akal untuk berfikir? Kenapa tak gunakan akal untuk berfikir? Kenapa malas sangat nak pergi belajar? Sampai mudah sangat ditipu. Kenapa malas sangat nak berfikir? Malas sangat nak digest. Malas sangat nak menggerakkan akal tu. Kenapa? Kerana sinilah tempat apa syaitan akan banyak menipu. Bila seorang itu tak nak menggerakkan akal dia, tak nak berfikir, tak nak belajar, maka syaitan akan suka nak mengganggu orang yang begini. Kerana nak belajar, dia proses yang kalau diberi pilihan, kita boleh kerja dapat jawatan tinggi tanpa belajar, kita semua nak. Kita semua tak nak belajar. Sebab belajar bukannya bukan proses yang mudah. Dia proses yang susah. Kita kena gunakan otak, kena berfikir. Dan saya sangat mengagumi setiap orang yang mengikuti kelas-kelas yang sebegini. Terutamanya kelas saya ni. Dan setiap Selasa, hari Khamis, hari Jumaat pagi. Saya kagum dengan setiap orang yang berada di sini. Kenapa? Kerana memilih untuk mendengar dan berfikir. Sebab nak masuk kelas-kelas, kita kalau kelas macam kuliah maghrib tu, kadang kita boleh pergi duduk je dekat dinding-dinding, tiang-tiang kan. Duduk sandar. Sebab nak tunggu nanti apa? Isyak. Itu je kan. Tapi bila kita masuk kelas yang begini, ini inisiatif tambahan, extra effort kita. Dan kita tahu kita masuk ni memanglah nak kena dengar benda-benda yang banyaknya adalah mengguris hati dan juga perasaan. Memang kena lah kat kita, kena kan. Kalau kita tak masuk, kita tak dengar benda-benda ni, tak adalah rasa apa hati tu terguris kan. Tapi bila masuk, terguris hati itu, tapi tetap juga masuk nak belajar kan. Mudah-mudahan Allah terimalah ini usaha kita yang kita persembahkan kepada Allah sebagai tanggungjawab kita dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nanti kita menjawab soalan ini dalam kubur, Allah lepaskan kita dengan boleh menjawab dengan cemerlang. Maka Allah nak kita menggunakan akal, berfikir kenapa tak nak pergi belajar. Kenapa buat sesuatu tu tak nak belajar dulu, main nak buat je. So afalam takunu ta'qilun, maka mengapa kamu tak nak menggunakan akal?
Kalau kita lihat yang kita balik kepada sebelum inilah golongan yang tiga tu, tiga golongan itu yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-45, 46 dan juga ayat yang ke-47. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu ataupun bertakwalah kamu kepada Allah. Maaf. Bertakwalah kamu kepada ayat ke-45. Dan boleh katakan kepada kamu, takutlah kamu akan azab yang di hadapanmu dunia dan azab yang di akhirat, agar kamu mendapat rahmat. Dia pun tak bercakap apa-apa. Dia tak ada respon. Ataupun dia berpaling, ataupun dia respon dengan kesombongan. So mereka tak nak menggunakan akal mereka. Sebelum itu Allah bawakan tentang kisah apa? Utusan yang diutus kepada Ashabul Qaryah, satu penduduk negeri. Rasul itu datang untuk berdakwah. Bagaimana respon mereka? Respon mereka, wa ma anzala rahmanu min syai'. Dia respon dengan kesombongan. Datang lelaki daripada hujung kota nak menasihati kaumnya. Maka apa yang dilakukan oleh kaumnya? Kaumnya tak mengindahkan, malah membunuh lelaki tersebut. Dia bukan nak fikir apa yang lelaki itu cakap. Dia tak nak fikir. Kenapa? Kerana yang dia tahu lelaki itu cakap benda yang bertentangan dengan apa yang dia tengah buat. Benda yang bertentangan dengan cara fikir dia ketika itu. So dia pun tolak. Dia tak nak menggunakan akal, nak fikir dulu. Betul ke ada hujah yang dibawa, tak nak tengok fakta yang dibawa oleh lelaki tersebut. Baik. Maka Allah seolah-olah mengecam orang-orang yang tak mahu menggunakan akal kerana ia membuka peluang syaitan untuk menyesatkan dengan begitu mudah. Bila kita tutup pintu berfikir itu, maka syaitan akan mudah. Sebab itu Quran datang untuk apa? Datang untuk mengasah minda. Datang untuk mengajak kita berfikir. Dalam Quran Allah banyak sebutkan la'allakum tatafakkarun, mudah kamu berfikir. La'allakum ta'qilun, mudah kamu menggunakan akal. Itu semua untuk menggerakkan kita untuk berfikir. Jangan jadi orang yang malas. Jangan jadi orang yang hanya tahu nak kena apa? Makan suap sahaja. Dan kita tahu bangsa yang makan suap itu bangsa yang akan mundur, yang mudah dipermainkan, yang mudah untuk dibeli, yang mudah untuk diperkotak-katikkan, yang hanya menjadi boneka sahaja. Tapi bangsa yang menggunakan akal, yang berfikir, kita akan lihat mereka akan terkedepan. Dan begitulah Islam suatu ketika dulu menjadi gemilang pada bidang agama dia, pada kepimpinan dia, dan juga pada inovasi-inovasi yang dikeluarkan. Semua kenapa? Kerana bermula dengan Al-Quran melahirkan bangsa yang nak berfikir, yang nak menggunakan akal. Maka apa yang mereka lakukan semuanya didasari dengan ilmu. So bila dah biasa dengan ilmu, so apa yang dia buat pun dia akan mulakan dengan ilmu dulu. Dulu mungkin saya tak berapa faham bila ada isteri saya dia balik cerita. Dulu isteri saya ajar mengaji. So ada salah seorang makcik yang dia ajar mengaji tu rajinlah bagi kuliah-kuliah. Dia kata ni makcik pergi kuliah kat sini, dia suka dengan kuliah kat sini. Dengan ustaz ni, dengan ustaz ni. Lepas tu makcik tu kata dia tak berapa suka sangat pergi dekat tempat ni. Kenapa? Kerana kelas ataupun ustaz yang berkongsi tu hanya tak ada persediaan ataupun hanya cakap-cakap sahaja. Ya. Maka bila seorang itu dia dah biasa dengan, kita katakan, konsep belajar dengan ilmu, maka dia akan pergi mana-mana pun belajar tu dia nak pergi cari yang ilmu juga. Macam saya personally saya kongsikan, saya dah terbiasa dengan bila dengar orang bercakap, saya suka dengan kuliah. Saya suka sangat dengan kuliah. Bila ada masa saya akan dengar kuliah. Saya suka dengan kuliah Ustaz Muin. Saya suka dengan kuliah Ustaz Syari, Ustaz Zuhairi. Saya banyak dengan kuliah. Orang yang kat Malaysia saya banyak. Abu Anas Madani. Saya suka dengan kuliah. Tapi bila kita dah terbiasa dengan kuliah, kan, bila kita dah terbiasa dengan satu perkara, maka dia akan membina cara fikir.
So apa yang ketika saya belajar dulu, dah terbiasa bila kita bercakap tentang sesuatu, kita akan kita akan bawakan sekali reference dia. So kita cakap kita ada Al-Quran, kita ada hadis, kita ada daripada para sahabat ataupun daripada mazhab. Dah terbiasa dengan cara yang begitu. So bila dengar kuliah, kita akan tangkap yang tu. So bila saya dengar kuliah, saya akan dengar cakap, last sekali akan cari mana reference dia. So bila cakap tu pap, buat keluar reference. Lepas tu saya suka dengar kalau Ustaz Muin atau Ustaz Syahari, cakap je pap, dia buat keluar reference dia ini. Dia buat keluar tak, buat keluar Al-Quran, dia cakap je dia buat keluar hadis. So kita dengar tu kita rasa tenteram, kita rasa aman. Tapi kalau dengar satu cakap yang panjang daripada mula sampai habis tu, tak dengar Allah berfirman. Sebab Allah berfirman begini. Sebab Nabi SAW berkata, bersabda begini. Saya jadi risau. Risau untuk apa? Risau untuk nak terima. Betul ke tak betul? Tepat ke tak tepat? Apa rujukan dia? Apa asas dia? Dia mengatakan yang demikian. Sebab kita dah terbiasa cara fikir kita. Kita cakap, kita dengar sesuatu, kita nakkan reference begitu. So bila kita tak dapat benda tu, kita rasa kurang puas. Rasa tak terpenuhi bila tak ada yang begitu. So kita nak Quran Allah bawakan caranya sama. Kalau kita lihat mudahnya antaranya dalam awal surah Al-Baqarah itu bila Allah kata ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, abdikanlah diri kepada Tuhan kamu. Iaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Apa Allah sebut lepas tu? Allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. Lepas tu kata yang telah menciptakan untuk kamu langit, bumi sebagai hamparan, langit sebagai binaan. Itu semua apa? Itu semua adalah hujah kepada apa yang Allah nak sampaikan. Allah suruh abdikan diri, lalu Allah beritahu, kenapa dah kena abdikan diri dengan Tuhan ni? Allah pun beritahulah sebab-sebab dia. Allah kata, ikutlah kamu akan Rasul itu. Dan Allah beritahu, kenapa nak kena ikut Rasul tu? Allah kata, ikutlah kamu kepada agama dan Al-Quran ni. Allah beritahu, kenapa nak kena ikut dia? So Allah cakap tentang sesuatu dan Allah beritahu reason dia kenapa. Allah suruh buat sesuatu, Allah beritahu reason dia kenapa. Kenapa konsep yang begitu? Untuk nak memuaskan akal. Itu adalah untuk memuaskan akal. Berbeza kalau nak memuaskan hawa nafsu. Nak memuaskan hawa nafsu, ia cukup dengan sekadar cakap-cakap sahaja tanpa perlu apa-apa. Cukuplah dengan ini dapat daripada mimpi. Maka nafsu akan rasa puas. Ush, aku dapat something yang special daripada mimpi. Orang lain belajar pada Quran, belajar daripada hadis, belajar daripada kitab-kitab. Ini semua benda yang biasa semua orang dah tahu. Aku dapat daripada mimpi. Ini tok guru aku ajar, ini dapat daripada mimpi. Orang lain tak tahu. Aku je yang tahu. Maka nafsu akan rasa apa? Seronok. Akan rasa puas dengan benda yang begitu. Tapi akal tak puas. Akal perlukan kepada satu rujukan. Dan yang utamanya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afalam takunu ta'qilun? Allah mengecam manusia kenapa tak nak menggunakan akal hingga mudah untuk ditipu oleh syaitan dan bukan sikit-sikit ditipu, jibillan katsira, menggunung banyaknya yang ditipu. Kenapa Allah mengecam? Kerana untuk kebaikan manusia. Kesannya nanti Allah sebutkan pada ayat selepas itu, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Seseorang yang melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, maka dia akan melakukan kerosakan lebih banyak daripada kebaikan. Maka jika kerosakan dan kesalahan yang lebih banyak, maka ke manakah tempatnya? Adalah kepada neraka Jahannam kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kamu. Maka Allah beritahu, kenapa kena menggunakan akal? Agar tidak disesatkan oleh syaitan. Kenapa? Kerana kesannya kita yang akan tanggung. Kita yang akan tanggung. Kalau tak nak belajar dekat dunia ni, yang kita semua mak ayah risaukan anak-anak kita ni kalau tak belajar. Apa yang kita risaukan? Kita risaukan anak-anak tu akan nanti susah nak kerja apa. Kiranya nanti hidup tak senang. Tapi kalau tidak mempersiapkan keturunan kita dengan ilmu daripada agama, maka kesusahannya adalah sangat panjang. Itulah Jahannam. Katakan hanya masuk neraka Jahannam tu 1 hari sahaja. Sudah cukup seksa dan sudah cukup
lama. Apatah lagi kalau masuk ke dalam itu selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Maka gunakanlah akal, gerakkanlah akal ini. Al-Quran datang untuk memajukan kita semua. Al-Quran datang untuk melahirkan satu kelompok manusia yang maju. Al-Quran ini nak mengajak kita kepada kemajuan, kehadapan. Tapi kenapa kita tak merasakan yang demikian? Kerana kita telah menyempitkan definisi Quran. Kita telah mendefinisikan Quran adalah sesuatu yang dipelajari bila ada masa lapang. Sesuatu yang dibaca bila sampai bulan Ramadan. Sesuatu yang dibaca malam Khamis, malam Jumaat. Sesuatu yang dibaca bila sakit. Kita telah menyempitkan definisi Al-Quran itu. Hingga kita tak nampak lagi Al-Quran nak memajukan sesuatu kaum. Berbeza dengan pada zaman Nabi dan juga pada zaman sahabat tabi'in dan juga tabi'in. Al-Quran telah menjadikan mereka satu bangsa yang maju. Satu bangsa yang digeruni. Bahkan tak ada lagi tamadun yang boleh mengulang kembali kehebatan para ilmuwan Islam terdahulu yang mereka telah maju dengan Al-Quran. Maka bukan Quran yang tak membawa kemajuan, kita yang telah menyempitkan definisi Al-Quran ini, kita hanya menghadkan dia untuk situasi yang tertentu sahaja. Hingga hilanglah rasa kehebatan kita terhadap Al-Quran. Hingga berubahlah persepsi kita terhadap Al-Quran. Bila bercerita tentang Al-Quran, ia hanyalah tentang sesuatu yang kita melakukannya pada waktu-waktu yang tertentu. Kita tak merasakan dengan Quran ini kita kena bertindak. Sedangkan bila kita baca surah Al-Mulk setiap malam itu, banyak arahan yang berada di situ. Tapi kerana definisi Quran ini telah disempitkan, maka tidak ada rasa bila baca Quran perlu bertindak. Kita merasakan bila baca Quran, ialah sesuatu untuk kita mendapatkan satu huruf 10 ganjaran. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita kongsikan pada malam ini. Seperti sekali itu kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhuma.